Pernah tak anda rasa macam tertinggal? Anda buka media sosial, nampak kawan-kawan sebaya dah kahwin, dah ada anak, beli rumah pertama, dapat kenaikan pangkat. Tiba-tiba, satu perasaan cemas mencengkam di dada. Satu suara berbisik di kepala, kenapa aku masih di sini? Apa yang salah dengan aku? Anda mula persoalkan setiap keputusan yang pernah anda buat. Mungkin kalau aku ambil kursus lain, kerja lain atau terima lamaran dulu, hidup aku takkan jadi macam ni. Perasaan ini, perasaan terlewat ini adalah satu wabak senyap dalam masyarakat moden kita. Ia adalah pencuri kegembiraan dan pembunuh potensi. Ia membuatkan kita percaya bahawa hidup ini adalah satu perlumbaan dan kita sedang kalah teruk. Tapi bagaimana jika saya katakan perasaan ini hanyalah satu ilusi, satu pembohongan besar yang kita telah diprogramkan untuk percaya? Bagaimana jika saya katakan anda tidak pernah terlewat, anda tidak pernah tertinggal? Anda sebenarnya berada tepat di mana anda perlu berada pada masa yang paling sempurna. Ini bukan kata-kata motivasi kosong. Ini adalah kebenaran yang berakar umbi dalam pemahaman mendalam tentang bagaimana realiti berfungsi di persimpangan antara sains kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan kuno. Kebenaran yang akan kita bongkar bersama hari ini adalah hidup anda tidak beroperasi mengikut masa jam, tetapi mengikut masa kuantum. Dalam masa jam, penangguhan adalah kegagalan. Dalam masa kuantum, penangguhan adalah persediaan. Penyelesaian kepada tekanan kronik kerana merasa terlambat bukanlah dengan berlari lebih laju. Itu hanya akan membuatkan anda lebih penat dan cemas. Penyelesaiannya adalah dengan mengubah sepenuhnya pemahaman anda tentang masa itu sendiri. Kita perlu beralih dari logik linear kepada logik kuantum. Dalam fizik klasik, masa bergerak dalam satu garisan lurus dari masa lalu ke masa depan. Tetapi dalam dunia kuantum, realiti jauh lebih aneh dan menakjubkan. Segala kemungkinan wujud serentak dalam medan tenaga dan maklumat yang tidak kelihatan. Realiti yang anda alami sekarang hanyalah salah satu versi yang telah menjadi nyata hasil daripada pemerhatian dan tenaga anda. Inilah kuncinya. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap getaran atau frekuensi. Apabila anda sentiasa berfikir, aku dah lambat, aku tak cukup bagus, anda sedang memancarkan frekuensi kekurangan, ketakutan dan keputusasaan. Menurut prinsip resonans, frekuensi ini hanya boleh menarik lebih banyak situasi yang mengesahkan kepercayaan itu. Anda akan terlepas peluang berdepan dengan halangan dan merasa lebih tertinggal. Sebaliknya, apabila anda mula memegang kepercayaan, aku berada dalam proses persediaan yang sempurna. Anda mula memancarkan frekuensi kepercayaan, kesabaran dan penerimaan. Tenaga ini, keadaan menjadi ini menjadikan anda padanan getaran untuk peluang, idea dan orang yang tepat untuk muncul dalam hidup anda tepat pada masanya. Ini bukan angan-angan, ini adalah fizik tenaga. Fikirkan tentang radio. Anda tidak boleh mendengar siaran stesen kegemaran anda jika anda tidak menala ke frekuensi yang betul. Begitu juga dengan hidup anda. Anda tidak boleh mengalami realiti kejayaan dan ketenangan jika frekuensi dalaman anda masih ditala kepada saluran panik dan kekurangan. Jadi, kenapa begitu sukar untuk kita tukar saluran frekuensi ini? Kenapa walaupun kita tahu kita patut bertenang dan percaya pada proses, kita tetap kembali kepada corak pemikiran lama yang cemas? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, iaitu minda saya parasedar. Pakar neuroscience seperti Dr. Joe Dispenza telah menunjukkan bahawa 95% daripada kehidupan kita, dari cara kita berjalan, bercakap, sehinggalah kepada reaksi emosi kita, dikawal oleh program-program automatik dalam minda saya parasedar.
Program-program ini dibina dari pengalaman kita sejak kecil, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Setiap kali anda dibandingkan dengan orang lain semasa kecil, setiap kali anda merasa malu kerana belum mencapai sesuatu, anda telah memasang dan mengukuhkan satu program. Program itu membentuk identiti anda. Anda bukan lagi hanya merasa terlambat, anda percaya bahawa saya adalah orang yang selalu terlambat. Identiti ini menjadi penapis bagi persepsi anda. Anda akan sentiasa mencari bukti di luar untuk mengesahkan siapa yang anda percaya tentang diri anda. Ini adalah mekanisme survival otak. Ia mahu meramal masa depan berdasarkan masa lalu untuk memastikan anda selamat. Jadi, apabila anda cuba untuk berfikir secara positif, tetapi badan anda masih menyimpan memori emosi, kegagalan dan kekecewaan, wujud satu keadaan yang dipanggil ketidakselarasan. Otak dan hati anda menghantar isyarat yang bercanggah. Dan dalam pertempuran antara pemikiran sedar dan perasaan bawah sedar, perasaan selalunya akan menang. Itulah sebabnya anda tidak boleh hanya berfikir untuk keluar dari perasaan ini. Anda perlu menjadi jalan keluarnya. Langkah praktikal pertama untuk memulakan peralihan pantas ini adalah dengan mengubah soalan yang anda tanya kepada diri sendiri. Kualiti hidup anda bergantung pada kualiti soalan anda. Berhenti bertanya soalan yang melemahkan seperti, kenapa aku belum sampai lagi? Apa salah aku? Soalan-soalan ini secara automatik meletakkan anda dalam frekuensi mangsa dan kekurangan. Ia memaksa otak anda untuk mencari semua bukti tentang mengapa anda gagal. Sebaliknya, mulakan bertanya soalan yang memperkasakan. Apabila perasaan terlambat itu muncul, berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam dan tanya, apa yang keadaan ini sedang sediakan untuk aku? Apakah kemahiran, kekuatan atau kebijaksanaan yang sedang aku bina dalam fasa penangguhan ini? Bagaimana keadaan ini sebenarnya melindungi aku daripada sesuatu yang aku belum bersedia untuk hadapi? Soalan-soalan ini adalah satu bentuk aplikasi praktikal daripada kesan pemerhati atau the observer effect dalam fizik kuantum. Eksperimen seperti double slit experiment menunjukkan bahawa zarah subatomik wujud dalam keadaan gelombang kebarangkalian sehinggalah ia diperhatikan. Pemerhatian itu sendiri yang menyebabkan gelombang itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi tertentu. Begitu juga dengan hidup anda. Situasi anda yang tersekat adalah seperti gelombang potensi. Jika anda memerhatinya melalui lensa kegagalan, anda meruntuhkannya menjadi realiti kegagalan. Tetapi jika anda memilih untuk memerhatinya melalui lensa persediaan dan perlindungan, anda mula mengubah sifat tenaga situasi itu sendiri. Anda mula melihat peluang di mana anda pernah melihat halangan. Anda mula rasa bersyukur di mana anda pernah rasa kecewa. Ambil pen dan kertas sekarang atau buka nota di telefon anda. Tulis jawapan kepada soalan ini, apakah 3 cara penangguhan saya sekarang mungkin adalah satu rahmat yang tersembunyi? Latihan mudah ini mula melatih semula otak anda untuk mencari makna dan tujuan, bukan hanya mencari kesalahan. Sekarang mari kita bawa konsep ini ke tahap yang lebih mendalam. Bayangkan ada satu versi diri anda pada masa hadapan. Versi yang telah mencapai semua yang anda impikan. Dia tenang, yakin, bijaksana dan penuh kesyukuran. Versi ini bukan fantasi. Dalam medan kuantum, dia wujud sebagai satu potensi yang nyata menunggu anda untuk selaras dengannya. Sekarang, pandanglah hidup anda sekarang dari perspektif future self anda itu. Adakah dia melihat kembali pada saat ini dengan penyesalan atau panik? Tidak. Dia melihat kembali dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Dia faham sepenuhnya bahawa setiap cabaran yang anda hadapi sekarang, setiap penangguhan,
setiap kekecewaan adalah latihan yang amat diperlukan. Ia adalah bahan api yang membina ketabahan, kebijaksanaan dan kerendahan hati yang menjadikannya siapa dirinya. Dia tahu bahawa jika anda mendapat kejayaan itu setahun lebih awal, anda mungkin akan mensabotagenya kerana anda belum mempunyai kematangan emosi untuk mengendalikannya. Dia tahu bahawa penangguhan itu sebenarnya adalah satu bentuk perlindungan ilahi. Tekanan yang anda rasa sekarang tidak datang dari future self anda. Ia datang dari ego anda yang ketakutan, yang telah diprogramkan dengan kepercayaan linear tentang masa dan kejayaan. Ego anda mahu mengikut jadual orang lain. Diri sejati anda beroperasi mengikut jadual jiwa anda. Di sinilah sains epigenetik masuk. Kajian oleh Dr. Bruce Lipton menunjukkan bahawa pemikiran dan perasaan kita adalah isyarat kimia yang boleh mengubah ekspresi gen kita. Apabila anda hidup dalam tekanan kerana merasa terlambat, anda membanjiri badan anda dengan hormon stres seperti kortisol. Ini meletakkan sistem anda dalam mod lawan atau lari, mematikan sistem pemulihan, pertumbuhan dan kreativiti. Sebaliknya, apabila anda memupuk perasaan percaya dan kesyukuran dari perspektif future self anda mencipta koheren atau keselarasan antara jantung dan otak anda. Ini menghantar isyarat yang kuat kepada sel-sel anda untuk berkembang maju. Masalah terbesar bagi kebanyakan orang ialah ketidakselarasan. Mereka mahukan kejayaan, pemikiran, tetapi mereka merasakan ketakutan, perasaan. Isyarat yang mereka hantar kepada medan kuantum adalah bercampur aduk. Untuk mencipta perubahan yang nyata, anda perlu merasakan emosi masa depan anda sebelum ia berlaku. Anda perlu menjana perasaan lega, syukur dan yakin itu di dalam badan anda sekarang. Ini mungkin kedengaran abstrak, tetapi ia boleh dipraktikkan setiap hari. Inilah cara untuk mengintegrasikannya ke dalam hidup anda. Bermula esok pagi. Sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum dunia luar membanjiri minda anda dengan tuntutan dan perbandingannya, ambil masa 5 minit. Duduk atau baring dengan selesa. Tutup mata anda. Sekarang, jangan hanya fikir tentang future self anda. Jadilah dia. Masuk ke dalam tubuhnya. Tanya diri anda, bagaimana versi diri saya yang paling hebat ini akan bernafas? Mungkin nafasnya lebih dalam, lebih perlahan. Tirunya sekarang. Bagaimana dia akan duduk atau baring? Mungkin bahunya lebih rileks, posturnya lebih tegak dan terbuka. Laraskan badan anda. Sekarang, yang paling penting, apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Rasakan gelombang kesyukuran untuk perjalanan yang telah membawanya ke sana. Rasakan ketenangan kerana tahu semuanya berjalan dengan sempurna. Rasakan keyakinan yang datang dari kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman. Jana perasaan ini di dalam badan anda. Mungkin ia bermula sebagai satu percikan kecil, tetapi terus fokus padanya. Biarkan ia berkembang dan memenuhi setiap sel anda. Ini bukan berpura-pura sehingga anda berjaya. Ini adalah menjadi sehingga anda melihatnya. Anda sedang mengkondisikan semula badan anda secara biologi kepada minda yang baru. Anda sedang menghantar isyarat yang jelas dan koheren kepada medan kuantum tentang realiti yang anda pilih untuk diami. Selepas melakukan ini selama 5 minit, bawa perasaan itu bersama anda sepanjang hari. Apabila anda berjalan, berjalanlah seperti future self anda. Apabila anda membuat keputusan, buatlah dari kebijaksanaan future self anda. Saya nak anda cuba latihan ini esok pagi. Dan selepas anda melakukannya, saya nak anda kembali ke video ini dan komen di bawah dengan satu perkataan yang menggambarkan perasaan anda. Mungkin tenang, yakin, luas atau bersedia. Mari kita cipta satu medan tenaga kolektif di ruangan komen ini. Sudah tentu akan ada hari-hari di mana keraguan datang kembali.
Anda akan melihat pengumuman perkahwinan kawan anda di Facebook atau rakan sekerja anda mendapat promosi dan serta-merta perasaan lama yang mencengkam itu kembali. Apa yang perlu anda buat? Pertama, faham bahawa ini adalah normal. Ia adalah seperti gegaran susulan daripada gempa bumi. Ia adalah program lama anda yang berjuang untuk terus hidup. Jangan lawan perasaan itu. Melawan hanya akan memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, amalkan sikap sebagai pemerhati yang sedar. Apabila pemikiran aku tertinggal muncul, jangan bergelut dengannya. Cuma perhatikannya seolah-olah ia adalah awan yang lalu di langit minda anda. Katakan pada diri sendiri, ini dia corak pemikiran lama tentang kekurangan. Menarik. Dengan tidak bertindak balas secara emosi, anda mula memutuskan sambungan neurologi yang telah menguatkan corak ini selama bertahun-tahun. Ingat kembali eksperimen Dweezila. Realiti anda wujud sebagai gelombang potensi yang tidak terhingga. Apabila anda memerhatikan hidup anda melalui kanta aku tidak cukup, anda meruntuhkan gelombang itu menjadi realiti fizikal yang mencerminkan tidak cukup. Tugas anda setiap kali keraguan muncul adalah dengan sengaja menarik balik perhatian anda dari kanta itu dan memilih kanta yang baru. Anda boleh berkata, terima kasih Minda atas peringatan itu, tetapi saya memilih untuk percaya pada kebenaran yang lebih besar. Saya memilih untuk percaya bahawa saya sentiasa dilindungi dan dibimbing. Saya memilih untuk percaya bahawa jadual waktu saya adalah unik dan sempurna untuk saya. Ini bukanlah penafian, ini adalah pemilihan realiti yang sedar. Inilah intipati sebenar konsep spiritual seperti tawakal atau berserah yang terdapat dalam banyak ajaran kuno. Berserah bukanlah menunggu secara pasif. Ia adalah kepercayaan yang aktif. Ia adalah melakukan bahagian anda dengan sebaik mungkin dan kemudian melepaskan kawalan terhadap bila dan bagaimana kepada kebijaksanaan alam semesta yang lebih besar. Percayalah, penangguhan yang anda alami sekarang mungkin sedang menyelamatkan anda daripada pekerjaan yang akan memusnahkan jiwa anda atau hubungan yang akan menghancurkan hati anda. Alam semesta sentiasa berkonspirasi untuk kebaikan tertinggi anda, walaupun ego anda tidak dapat melihat gambaran besarnya. Sebagai kesimpulan, mari kita tanamkan kebenaran ini sedalam-dalamnya ke dalam diri anda. Anda tidak terlewat. Anda tidak tertinggal. Anda berada dalam fasa pengeraman yang paling penting dalam hidup anda. Seperti ulat beluncas di dalam kepompong, dari luar ia kelihatan tidak aktif, statik, malah seperti mati. Tetapi di dalamnya, satu transformasi yang ajaib sedang berlaku. Seluruh strukturnya sedang larut dan disusun semula untuk menjadi sesuatu yang sama sekali baru, sesuatu yang boleh terbang. Itulah anda sekarang. Setiap saat kekecewaan, setiap detik penantian, setiap air mata keraguan adalah sebahagian daripada proses alkimia ini. Ia sedang membina asas dalaman yang anda perlukan untuk menampung kejayaan besar yang sedang menanti anda. Jika anda membina bangunan pencakar langit, anda akan meluangkan lebih banyak masa untuk membina asasnya berbanding membina sebuah pondok. Hidup anda adalah sebuah bangunan pencakar langit. Hormatilah proses pembinaan asas ini. Hentikan obsesi untuk mengukur kemajuan anda dengan pembaris orang lain. Kemajuan sebenar tidak diukur secara luaran, tetapi secara dalaman. Adakah anda lebih sabar hari ini berbanding semalam? Adakah anda lebih percaya pada diri sendiri? Adakah anda lebih berdamai dengan keadaan semasa anda? Itulah penunjuk kemajuan yang sebenar. Apabila anda selaras secara dalaman, dunia luaran tidak mempunyai pilihan selain untuk turut selaras. Jadi, berhentilah bertanya bila. Sebaliknya, fokus untuk menjadi siapa. Jadilah penjelmaan tenaga, keyakinan dan ketenangan future self
anda sekarang juga. Dan kemudian dengan penuh rasa ingin tahu dan keterujaan, saksikan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan getaran baru anda. Jika mesej ini bergema di hati anda, jika ia menyentuh sesuatu yang jauh di dalam jiwa anda, kongsikan video ini dengan seseorang yang anda rasa memerlukannya. Tekan butang like sebagai satu deklarasi kepada alam semesta bahawa anda bersedia untuk hidup dalam kebenaran ini. Dan yang paling penting, langgan saluran ini. Kerana di sini, kita bukan sekadar bercakap tentang mengubah hidup. Kita sedang melakukannya bersama-sama, satu getaran pada satu masa. Ingat sentiasa, anda tidak pernah terlewat. Anda sentiasa tepat pada masanya.